Sebelum saya memeluk agama Islam, peringkat yang keempat, sebab saya lihat dulu saya sebelum Islam dalam agama BTC, saya terpaksa ikut, tak ada pilihan. Bila masuk Kristian, itu pilihan saya, sebab saya tertarik kepada akhlak orang Kristian yang baik. Tapi saya masuk Islam bukan kerana orang Islam. Saya masuk Islam sebab kajian saya terhadap Islam. Saya jumpa kebenaran dalam Islam. Saya tertarik kepada agama Islam. Bila saya kaji Islam, saya baru faham rupa-rupanya Islam yang kaji lain, yang Islam keturunan ni lain. Apa yang mereka buat, amalkan lain dengan apa yang saya kaji. Baru saya faham, nak faham Islam tak boleh ikut-ikutan. Nak faham Islam kena memeluk agama Islam, kena kaji Islam. Islam agama ilmu, bukan ikut-ikutan. You must do research, you must do with understanding. Sebab Islam agama ilmu, bukan ikut-ikutan. Pendekkan cerita, 4 peringkat ini selepas saya buat kajian semua, barulah saya memeluk agama Islam. Cara macam ni masuk Islam betul ke salah? 1, 2, 3, 4 tu betulkah? Kalau saya punya betul, you punya cara macam mana? You masuk Islam pun 1, 2, 3, 4 ke? Atau 4 terus? Wah, shortcut lah. Cara macam ni masuk Islam, you ni memeluk Islam ke mewarisi Islam? Islam boleh diwarisi ke? Dah masuk ke belum? Kalau tak ada, kita boleh buat pengislaman ramai-ramai. The point is, saya nak mengingati diri saya lah, dan juga mengingati muslimin muslimat. Boleh tak mulai hari ini kita sama-sama ubahlah? Cukuplah, kita dah beragama Islam begitu lama, blur-blur, ikut-ikutan, blur-blur. Cukuplah, mulai hari ini kita belajar Islam, kita kajilah, kita bincang dengan pakar. You try once, you cuba sekali, baru kita faham, oh, Islam sangat berbeza. Tapi kalau kita dengar orang buat, kita buat, this is the problem. This is the problem. Sebab ikut JAKIM di Malaysia, dalam payung Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ada 53 ajaran sesat. Kalau kita tak kaji, saya pun tak tahu apa yang akan berlaku. Berapa ramai yang akan jatuh dalam ajaran sesat itu. Wallahualam, inilah cara peringkat saya memeluk agama Islam, 3 peringkat. Okey, saya berhenti sini, buka untuk sesi soal jawab. Saya ambil 2-3 soalan, lepas tu kita berhabis. Boleh ke? Saya takut lewat sangat, semua besok nak kerja pagi. Betul? Okey, ada soalan, ada tak orang nak tanya soalan ataupun nak tegur saya? Silakan. Saya tolong you cepat sikit. 5 4 3 2. See, cara macam ni laju sikit. Silakan. Tadi kita bagi ceramah sebelum masuk Islam ke selepas masuk Islam? Bagi ceramah? Oh, saya bagi ceramah selepas memeluk agama Islam. Orang jemput saya, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Ya, selepas memeluk agama Islam, orang ajak saya bagi ceramah, jemput saya lah. Bukan ceramah sangatlah, lebih kepada berkongsi pengalaman macam mana memeluk agama Islam. Okey, ada soalan lain? Perasaan selepas mengucap syahadah. 1, sangat-sangat selesa, sangat-sangat tenang bagi saya. I'm so happy. Saya amat gembira sebab saya rasa sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah yang manusia boleh terima di muka bumi ini, bagi saya hidayah. Tapi saya mempunyai perasaan yang lain. Sebab saya rasa sedih selepas saya mengucap syahadah, sebab mak dan abang saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Saya rasa sedih sebab kami duduk di kampung. Kan kata kampung saya 80% orang bukan Islam, orang Islam. Duduk di kampung bersama-sama mereka 40 tahun. Kita kenal satu sama lain. Tapi sedihnya tak pernah satu orang pun datang menceritakan Islam kepada kami. Sehingga mak saya telah meninggal dunia, abang saya telah meninggal dunia. Saya rasa sedih lah. Dan saya percaya
mak dan abang saya pasti akan dakwa orang-orang yang dia kenal di muka bumi ini yang tak cerita Islam kepada mereka. Dan jangan-jangan kerana inilah menghalang kita, dia jadi sebab yang kita ni tak dapat masuk syurga tu jadi masalah. So itulah perasaan sedikit. Ada soalan lain? Ya, silakan. Bagaimana orang-orang yang beribadah tapi dia tak kenal ma'rifatullah? Itu saja. Orang yang tak kenal, Ma'rifatullah. okey, Dan dia beribadah tapi dia tak kenal Allah. dia tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Maksudnya bukan Islam ke orang Islam? Dia rujuk kepada orang bukan Islam ke orang Islam? Islam. Ini orang Islam. Orang Islam. Sebab itulah bagi saya dalam Islam, masalah paling besar di Malaysia adalah kita tidak tumpu perhatian kepada akidah sangat. Kita lebih kepada ibadah. Ini jadi masalahnya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran jatuh daripada langit kan, turun berperingkat-peringkat. Yang berperingkat-peringkat kan. Dua peringkat yang besar. Pertama di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Tapi kalau kita lihat konteks, 13 tahun mula Quran diturunkan di Mekah, majoritinya ayat diturunkan berbentuk akidah ke fiqh? Akidah. Tapi hari ini kita ajar Islam mula dengan akidah ke fiqh? Penuh dengan fiqh. Ini jadi masalahnya. Sebab itulah orang muda jarang-jarang pergi masjid punya. Sebab masjid membosankan. Suka cerita hukum hakam. Gereja memang muda punya. So, pendekkan cerita, saya rasa masalahnya akidah. Mengenali Allah tu kadang-kadang orang Islam tak faham. Sebab itulah saya baru-baru ni uruskan beberapa kes murtad. Semuanya usia 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Yang cara kita menyampaikan Islam yang membosankan, yang tidak menarik, tak tahu, tak pandai nak bagi contoh, tak pandai nak buat orang yakin. Itu jadi masalahnya. So lain saya tak boleh komen lah. Saya hanya boleh komen tentang cara. Sebab orang macam ni, sebab kita tidak ajar Islam dengan betul. Ada lagi? Silakan. Berada tadi ada telah melalui 3 peringkat agama, Buddha, Kristian dan Islam. Tiga-tiga ni ada tak yang menyebut dan mengkaji tentang sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah SAW. Saya mengkaji. Yang berada baca lah melalui 3 peringkat. Ya. Ada tak mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW? Ada menceritakan tentang sunnah Nabi. Ada kaitan apa dalam 3 agama. Artinya daripada agama lain, like Buddha kepada Kristian, ada tak? Kemudian kepada Islam, daripada kajian ini, ada tak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW? Tak ada, tak pernah ada. Tak pernah dengar. Tak pernah. Tapi selepas tengok tip Ahmad Didat, saya mula dapat tahu bahawa dalam Bible sebenarnya ada menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Okey, tapi masalahnya Bible telah diterjemahkan dalam bahasa English. So bila kita baca Bible dalam bahasa English, tak jumpa perkataan Muhammad lagi dah. Mereka dah buang perkataan tu, mereka sudah tukar jadi altogether lovely atau the praise one. Mereka dah tukar perkataan tu. So tak boleh pastikan itu adalah rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah saya pergi gereja belajar dengan pakar dalam bahasa Ibrani. Yang pakar bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, dia daripada Palestin, seorang pakar Kristian. So dia ajar kat gereja, saya pergi belajar. Di situlah saya dapat faham lebih. So tentang Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi, tak. Ada soalan lain? Yep. Dalam konteks kita di halaman perumahan, Alright. sebelah kanan kita punya jiran Cina, sebelah kiri jiran kita India. Itu pendekatan kita sebaiknya untuk mengajar ke Islam. Okey, kalau sahabat tanya soalan tentang kalau jiran kita sebelah kanan Cina, sebelah kiri India, mungkin Cina beragama Buddha, India beragama Hindu, macam mana kita nak ajak mereka kepada Islam? Dakwah ni ada beberapa
peringkat yang kita kena tahu. Yang pertama, peringkat pertama, kita kena belajar macam mana nak berkawan dengan jiran dulu. Persoalannya, jiran suka tak nak berkawan dengan kita? Dia ziarah kita tak? Kita ziarah dia tak? Kita nampak hi tak? Hello, how are you? Good morning sir. Sering kali petang nampak borak-borak tak? Sebab dakwah ni is kawan kepada kawan. Kalau saya tak kenal you, kalau saya tak rapat, saya tak akan bincang perkara yang berkata begitu penting, begitu sensitif. Bila saya dah kawan rapat, barulah boleh bincang macam-macam. So, nak dakwah, kawan dulu. Kedua, bila dah kawan, you ada banyak peluang untuk berdakwah. Saya galakkan banyak terlibat aktiviti dengan mereka lah. Main badminton ke, pergi jogging ke, ataupun pergi makan ke. Makan orang tak marah punya. Cari makanan yang sedap-sedap ke. Okay? Nak dakwah kan, saya tunjuk you beberapa cara nak dakwah kepada jiran. Cut short lah. Nak dakwah, saya tunjuk you cara. Nak panjang ke pendek punya? Okey, macam ni. Tengok dulu sini. Kalau jiran kamu ni, semua ni percaya Tuhan kan? Sebab Tuhan kan? Kalau you dah rapat dengan dia, you boleh kadang-kadang boleh borak-borak dengan tanya dia. Acong, actually you percaya kepada Tuhan Acong? Jawapan dia, iyalah kan? Saya pun percaya kepada Tuhan. Acong, you rasa-rasa alam ini Tuhan ke bukan Tuhan? Rasa-rasa alam ini, adakah dia Tuhan atau ciptaan Tuhan? Rasa-rasa jawab apa? Dia akan kata ciptaan lah. Mutu pun cakap begitu juga kan? Cong, saya pun sama lah percaya macam tu. Saya percaya ni Tuhan pencipta, saya percaya alam ni ciptaan Tuhan. Sama tak? Sama, mutu pun sama. Kita semua percaya yang sama. Persoalannya sekarang ni, macam mana kita nak bezakan pencipta dengan ciptaan? Tanya dia. Biasanya dia tak tahu cakap. Sebab agama mereka tidak mengajar macam mana nak mengenali pencipta. Islam perkara yang paling utama dulu, betul tak? So saya tanya dia, kalau you boleh bezakan pencipta dengan ciptaan, you nak sembah pencipta ke ciptaan? Soalan macam bodoh sikit kan? Dia mesti kata saya nak sembah pencipta. So nak sembah pencipta, penting tak kita nak bezakan dulu pencipta dengan ciptaan? Saya bagi contoh. Kalau saya cakap dengan orang Cina yang beragama Buddha, saya akan ambil Kristian sebagai contoh untuk dia. Saya tak mau cakap agama dia. Kalau saya cakap dengan Hindu, saya akan cerita dengan agama, gunakan agama Buddha sebagai contoh bagi dia. Can you understand this? So saya tanya je, saya akan bagi contoh. Contohnya di Buddha kan, saya cakap dengan dia, contoh dalam agama Kristian pun mereka percaya kepada Tuhan, pencipta dengan ciptaan. Tapi Kristian hari ini, mereka sembah pencipta ke mereka sembah manusia, Jesus Christ? Hari ini ramai tak orang sembah manusia? Manusia ni Tuhan ke? Kalau dia tak faham, saya tanya dia, Acong lah, you boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Dia mesti cakap boleh kan? Macam mana kamu boleh bezakan? Kamu tahu ciri-ciri lelaki kan? Kamu tahu ciri-ciri perempuan kan? Ada keliru tak? Ada kemungkinan tak kamu nak teka perempuan akhirnya kahwin lelaki? Tak ada kan? So kamu boleh bezakan, kamu tak salah masuk tandas kan? Clear? Sekarang ni, kalau kamu jelas lelaki dan wanita, kamu nak kahwin wanita, kamu akan pergi cari wanita, kamu tak akan keliru. Kalau kamu nak sembah pencipta Tuhan, kalau kamu boleh bezakan, kamu akan sembah pencipta, tak akan sembah ciptaan, betul? Sekarang ni macam ni, saya tanya sikit, kalau you boleh setuju cakap dengan saya, tak boleh beritahu saya. Saya bagi beberapa ciri Tuhan, tengok boleh terima tak? Pertama, ciri pertama, saya kata kalau nak jadi pencipta, syaratnya dia mesti Tuhan yang kekal, ever living. Boleh terima tak? Biasanya saya tanya semua boleh terima. Kedua, pencipta ni dia tiada permulaan, tiada akhir. No beginning, no ending. Kita semua ada permulaan, ada akhir. Kita lahir, kita akan mati. Pencipta, tak. Setuju tak? Biasanya mereka boleh terima. Yang ketiga, si pencipta menciptakan alam ini. Alam ini, segala-gala dalam alam ini, kalau kita belajar fizik, mesti ada masa, ruang dan jisim. Maksudnya apa? Segala-gala yang ada masa, jatuh dalam masa, ada ruang, ada jisim, ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Pencipta ni dia tak ada masa, tak ada ruang, tak ada jisim. Boleh setuju tak? Biasanya mereka boleh setuju. Saya tanya dia yang keempat, pencipta ni, pencipta yang sebenar, dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tidak bergantung kepada apa-apa.
Dia tak perlu udara, dia tak perlu matahari, tak perlu makan, tak perlu minum. Betul tak? Dia setuju. Pencipta ni tak perlu rehat, tak perlu tidur. Bolehkah? Setuju tak? Kalau dia boleh terima 5 perkara ini, biasanya mereka terimalah. Saya bila tanya balik kepada mereka, boleh tak tunjukkan saya satu Tuhan yang orang sembah dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri ini? 5 ciri-ciri ini. Almost all cakap apa? I can't think of anyone. Dia kata tak ada. Kalau dia kata tak ada, sebenarnya dia sudah lafaz la ilaha. Dia kata tak ada Tuhan dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini. Dia sudah menolak semua dah. Dan I kata kalau saya tunjuk satu Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini, you boleh terima tak? Biasanya dia kata kalau ada, why not? Saya minta dia baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. So dia baca ayat itu dan dia boleh terima, saya akan cakap dengan dia, sahabat, you already a Muslim. You already a Muslim. Congratulations. Welcome to Islam. Why? You already say there's no God. Kamu dah kata tak ada Tuhan mempunyai ciri-ciri ketuhanan, dan kamu kata kamu boleh terima Tuhan-Tuhan yang mempunyai ciri ini kan, Tuhan yang mempunyai ciri-ciri ini kan. Kalau kamu boleh terima, kamu dah Islam dah. Kamu dah lafaz la ilaha illallah. Welcome to Islam.